Okey, kembali lagi dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 5 aplikasi teknologi bawah tajuk reka bentuk sistem vertigasi. Okey, baik. Apa itu sistem vertigasi? Cikgu rasa ramai yang pernah tengok cara penanaman pokok secara vertigasi macam dalam gambar yang cikgu bagi ni, ataupun siapa yang pernah pergi melawat Cameron Highland, masuk ladang strawberry pun menggunakan kaedah vertigasi. Okey, baik, kita tengok dulu apa itu vertigasi ni. Reka bentuk sistem vertigasi merupakan inovasi dalam teknologi pertanian. Teknologi pertanian maksudnya tanamlah, bercucuk tanam. Okey, pertanian secara bercucuk tanam merupakan inovasi, maksudnya kaedah yang terbaru. Orang reka kaedah yang baru dalam teknologi pertanian. Kita nak tanam pokok lalunya kena kita tanam kat tanah, tapi yang ni kita tanam dalam bekas. Okey, kemudian dapat tuai hasil dia. Cara yang baru. Kemudian reka bentuk ini mengambil kira keluasan tanah. Okey, kena tengok juga keluasan tanah tu banyak besar mana. Okey, kalau kecil kita boleh buat bertingkat-tingkat. Okey, secara vertigasi ni kita boleh buat bertingkat-tingkat. Kalau keluasan tanah tu taklah besar sangat, okey, besar, kita boleh buat di bawah satu tingkat je lah kita kata. Okey, kemudian dia mengambil kira kemudahan untuk tapak penanaman. Nak kena tengok juga kemudahan kat tapak tu. Senang tak air nak masuk. Okey. Sebab dia penting, tekanan air tu adalah penting. Nak bagi semua pokok dapat air dan baja. Okey. Kemudian dia mengambil kira jenis tanaman. Okey, bukan semua tanaman boleh tanam secara vertigasi. Selalunya yang kita panggil untuk tuai hasil dia tu, kita kata jangka masa yang pendek lah. Pokok yang tidak berkayu sangat lah, yang kecil, yang rendah. Okey, kalau pokok durian, rambutan tak boleh buat. Okey, kemudian yang boleh buat adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang biasa tu. Bolehlah pokok bunga. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Kena tengok juga jenis iklim. Okey, sebab tanaman pokok tak semua boleh tanam dengan cuaca yang panas, tak semua boleh tanam dalam cuaca yang sejuk. Jadi kita tengok juga jenis tanaman dan juga iklim. Satu lagi paling penting adalah kos pembinaan. Okey, sebab dia kena beli sistem vertigasi ni. Okey, kita kena buat sistem perpaipan dia. Jadi dia melibatkan kos yang mahal lah. Tetapi sekali bina saja. Lepas tu pokok saja bertukar ganti. Bila dah habis kita tuai, kita tanam semula, kita ganti saja tempat pokok yang lama tu, kita letak pokok baru. Okey, itu saja. Kos pembinaan hanya sekali saja, walaupun dia mahal. Okey, jadi kamu tengok dalam gambar yang cikgu bagi kat kamu ni, inilah reka bentuk sistem vertigasi. Okey, pertanian secara model lah. Okey, rumah, kalau kita beli rumah taman, tanah dia sempit pun kita boleh buat penanaman secara vertigasi ni. Okey, kemudian kita tengok apa maksud sistem vertigasi. Okey, gambar yang cikgu bagi ni, yang cikgu letak dekat sini dalam buku teks kamu, muka surat 102. Okey, dalam gambar buku teks ni lebih senang lah kamu nak nampak sebab dia dah letak bahan dia. Okey, kita tengok sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Okey, sistem pengeluaran tanaman maksudnya kita tanam pokok, kemudian dia kata menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi, bermaksud pokok ni kita perlu siram air. Okey, pengairan lah, siram air, iaitu pengairan. Kemudian satu lagi kita kena letak baja untuk pembesarannya.
Okey, jadi untuk sistem vegetasi ni dia membina sistem pengairan pembajaan yang rapi. Maksudnya air yang tadi dia dah campur baja. Okey, jadi tu kalau kamu tengok paip hitam tu, dalam tong biru tu adalah air yang telah dibancuh dengan baja. Kemudian kita pam masuk mengikut paip poli yang berwarna hitam tu, dan ada satu paip kecil itu masuk ke dalam polybag kita. Okey, jadi air pun pokok tu dapat, baja pun dia dapat serentak. Okey, kemudian nombor 2 dia kata larutan baja dalam air dibekalkan terus ke zon pengakaran secara serentak. Macam cikgu cakap tak salah, dengan menggunakan sistem pengairan. Okey, sistem pengairan tu maksudnya perpaipan tu kita kena bina. Yang itulah yang cikgu kata tadi, kos dia mahal sikit. Okey, tetapi sekali bina sajalah. Okey, sistem vegetasi ni dia akan menggunakan pam. Kalau kamu tengok akuarium tu, kita menggunakan pam untuk apa kita panggil, air dia tu sentiasa berpusing supaya ditapis menjadi jernih kan. Okey, kita nak sedut air tadi. Jadi yang ni gunakan pam bukan nak tapis, tetapi untuk sedut air baja yang telah dibancuh dalam tong biru tu, untuk pam masuk ke dalam polybag putih tadi. Okey, jadi kamu tengok kalau dalam gambar muka surat 102 tu dia ada beg baja tu A dengan B. Ini adalah baja vegetasi lah, kita panggil baja A dan baja B. Memang nama dia macam tu. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, media tanaman seperti kokopit atau sekam padi diguna bagi menggantikan tanah. Okey, yang ni yang dikatakan perbezaan. Dalam polybag tu, kalau kamu nak tahu, kita tak pakai tanah. Jadi kita ganti kokopit. Kokopit tu maksudnya sabut kelapa lah. Sabut nyok. Bukan sabut nyok seketul-ketul tu, maksudnya telah diproses. Kalau kamu pernah beli pokok bunga yang style macam tu, memang ada lah. Sabut kelapa tadi. Kalau tak bubuh sabut kelapa, kita bubuh sekam padi. Itu kalau kamu tengok dalam gambar muka surat 102 tu, dia ada tepi tu, dia tunjuk kat kamu sabut kelapa yang telah diproses dan juga sekam padi lah. Selalunya sekam padi kita kena bakar dululah bagi jadi hitam. Rasanya ramai yang dah tengok lah. Kalau tak bakar nanti tumbuh pula pokok-pokok padi tu. Kadang-kadang dia ada lagi kan. Kemudian dia ada pula semut lah apalah kan. Okey, jadi nak gantikan tanah. Kenapa kita nak gantikan tanah tadi? Sebab kalau dalam tanah banyak benda-benda halus dalam tu. Benda-benda hidup yang kecil dalam tu. Jadi pokok kita akan rosak. Tapi bila kita guna media tanaman yang kokopit dan apa satu lagi, sekam padi ni, selalunya jarang ada organisma yang mengganggu akar pokok lah. Okey, seterusnya kita tengok memerlukan pencahayaan daripada cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam bagi proses fotosintesis. Kalau kamu pernah tengok sistem vegetasi ni selalunya letak di tempat yang lapang lah, supaya cahaya matahari terus dia masuk. Maksudnya dia boleh serap. Kalau lah terlalu terik, dia akan bina. Dia letak plastik hitam jarang-jarang tu, supaya teduh sikit lah. Okey, jadi fotosintesis ni proses yang amat penting untuk pokok membesar lah. Kalau tak kena cahaya matahari, pokok akan menjadi kurus ataupun matilah. Kemudian yang terakhir, sistem vegetasi ni merupakan satu cabang hidroponik. Apa yang masuk dengan hidroponik pula? Dia duduk di bawah nama hidroponik. Okey, jadi kita nak belajar satu saja sistem vegetasi. Bawah hidroponik tu banyak. Sekali kita tengok. Okey, sekarang kita tengok dahulu gambar yang cikgu letak dekat sini ni. Di buku teks kamu boleh rujuk.
Okey, kalau kamu tengok dekat sini ada tong biru. Tong biru tu adalah larutan baja lah. Baja A dan B tu. Yang gambar pek biru dan kuning tu. Baja ni dua-dua kita bancuh mengikut sukatan dia. Bancuh di dalam tong tong biru. Okey. Dalam tong biru mengikut larutan kepekatan yang betul lah. Kemudian kita menggunakan pam air untuk sedut larutan baja tu melalui sistem perpaipan yang berwarna hitam tu. Sistem perpaipan warna hitam tu kita panggil paip poli. Kemudian daripada paip poli tu kalau kamu tengok ada lagi paip kecil masuk kat polybag. Cuba tengok. Okey, yang tu kita panggil set penitis lah untuk masuk ke dalam polybag. Jadi air yang masuk tu tak dia menitik-nitik saja. Okey, jadi media tanaman yang kita pakai ni yang warna koko ni, inilah kita panggil kokopit dan juga satu lagi skam padi. Dalam polybag tu skam padi, satu lagi ada lumut pun boleh juga yang telah dikeringkan. Okey, kenapa media tanaman ni kita pilih? Sebab dia menyerap air yang baik. Okey, jadi air pokok dapat serap dengan sepenuhnya lah. Sebab sabut kelapa tu dia boleh menakung air. Skam padi pun takung air. Okey. Kemudian kita tengok ini yang dimaksudkan dengan hidroponik. Kalau kamu tengok buku teks, kamu boleh buka muka surat 103. Okey, tengok maksud hidroponik. Gambar rajah yang dibagi dekat situ. Hidroponik ada 6 teknik. Okey, yang berwarna biru tu. Ada 6 teknik. Yang pertama kita panggil teknik aliran dalam. Yang kedua teknik aliran cetek. Yang ketiga teknik takung. Kemudian teknik pasang surut. Kemudian yang kelima aeroponik. Dan yang last sekali, yang paling terkini, iaitu teknik pengairan titis, iaitu sistem vetigasi lah. Okey, dia ada paip kecil tadi yang cikgu tunjuk tu, dia masuk menitik-nitik. Teknik agregat kita boleh kira lah berapa, kita boleh set berapa titik nak masuk setiap masa yang kita dah tetapkan. Okey, inilah contoh sistem vetigasi yang paling famous sekarang ni. Kemudian kita tengoklah maksud teknik aliran cetek. Di bawah kaedah hidroponik ni ada 6. Jadi kita tengok teknik yang pertama, iaitu teknik aliran cetek. Nama pun aliran cetek bermaksud larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni. Dalam gambar rajah ni. Okey, air dan larutan baja kita telah bancuh dalam akuarium kat bawah tu pakai pam dan sistem perpaipan masuk ke dalam palung pokok bunga ataupun pokok sayur kan. Okey, dan akar dia akan masuk di dalam palung tu. Kemudian air tu akan keluar ke dalam akuarium tu balik. Nanti pam akan sedut semula. Itulah kitaran dia kalau kamu tengok anak panah biru yang terdapat pada gambar rajah. Okey, yang dikatakan teknik teknik aliran cetek ni adalah air yang dialirkan ke dalam palung yang terdapat akar tanaman tu, akar pokok tanaman tu. Maksudnya air yang dia sikit je lah. Cetek, nama pun cetek, sikit je. Jadi akar hujung-hujung dia boleh sentuh ataupun terendam di dalam air larutan tadi, larutan air baja tadi. Okey, kenapa buat macam ni teknik aliran cetek? Sebab jenis tanaman, ada setengah jenis tanaman yang tak boleh sangat akar tu
terlalu terendam di dalam air. Okey. Seterusnya kita tengok teknik aliran dalam. Okey, teknik aliran dalam sama juga seperti teknik aliran cetek. Kalau kamu tengok perbezaannya hanyalah palung air tu saja. Kita guna yang lebih dalam. Okey, lebih tinggi supaya air yang dialirkan ataupun kita panggil larutan baja tadi dialirkan ke akar pokok yang terjuntai di dalam palung tu terendam lebih banyaklah akar tu yang terendam. Tadi tu hujung akar saja. Yang ni dia terendam semua. Okey. Perbezaannya dari segi jenis palung sajalah. Okey. Ini kenapa kita nak pakai teknik aliran dalam ni. Sebab jenis pokok juga. Ini adalah bergantung pada jenis pokok lah. Pokok ataupun tanaman yang kita nak tanam tadi. Okey. Mungkin yang ini memerlukan air yang lebih banyak. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 3 adalah teknik takung. Okey, teknik takung, nama pun takung, maksudnya bertakung, tak pakai pam, kita rendam terus di dalam bekas. Tetapi kita kena pastikan bekas yang kita pakai itu haruslah tidak telus cahaya. Maksudnya tak boleh cahaya masuk dalam air tu. Selagi ada organisma hidup pula. Jadi kena gelap. Okey, kita guna bekas hitam lah tidak pun. Okey, kemudian tidak boleh serap panas. Kalau terkena panas, sebab pokok ni dia kena cahaya matahari. Okey, tapi kalaulah bekas yang kita pakai tu dia boleh serap panas, nanti air di dalam takung itu akan menjadi panas, pokok akan mati. Sopongan pokok tu dimasak pula. Okey, jadi kita kena pilih yang tidak serap. Okey, tidak serap panas. Kemudian dan yang terakhir tidak berkarat. Tidak berkarat yang paling penting ni. Okey, tak boleh guna yang jenis besi lah. Okey, kita kena guna selalunya macam apa kita panggil poli lah. Bekas hitam tu ataupun bekas macam kita bela ikan tu pun boleh juga. Okey, pokok mestilah berada di atas air. Kalau kita tengok penutup palung kita tadi yang kita nak takung tadi, dia ada di atas tu, kita tebuk dia supaya kita boleh letak bekas yang boleh kita tanam pokok. Dalam bekas tu kita letak ni lah media tanaman tadi, jangan letak tanah lah. Letak media tanaman juga. Okey, jadi akar tadi akan terjuntai masuk dalam air yang duduk bertakung tadi, duduk terendam dalam tu. Okey. Seterusnya kita tengok yang keempat, teknik pasang surut. Okey, teknik pasang surut macam dekat laut lah, air pasang, air surut. Jadi bermaksud kita menggunakan alat pengatur masa. Kalau kamu tengok dekat pelang tu ada satu dekat atas tu alat pengatur masa lah, kita set dekat situ. Okey, alat pengatur masa ni tujuan dia adalah untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Maksudnya kalau kamu tengok bekas kat bawah tu, kita dah bancuh larutan baja dengan air tadi, kemudian letak pam untuk sedut naik ke dalam palung dekat atas tu. Kemudian bagi akar tu terendam dalam tempoh masa berapa minit lah, berapa masa. Tu yang dia perlukan alat pengatur masa. Kemudian bila dah cukup time ataupun masa yang kita tetapkan, pokok tu dah rasa boleh serap dah baja air yang ada tadi. Kemudian larutan air yang ada di takungan pokok tadi akan masuk ke dalam bekas larutan baja di bawah dia balik. Okey, kalau kamu tengok anak-anak panah biru tu, okey, larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah. Okey, bila air dah masuk ke bawah, bermaksud air tu menjadi surut. Okey, masuk ke dalam takungan, jadi palung yang ada akar pokok tadi akan kosong lah. Okey, kemudian kita tengok yang kelima, kita panggil aeroponik. Aeroponik ni beza dia
adalah akar tanaman yang tergantung di udara. Air kan. Jadi udara lah bahasa Inggeris tu. Senang nak ingat. Okey, duk tergantung gitu akar pokok dia tu kalau kamu tengok kat palung tu. Okey, kemudian macam mana dia nak dapat air? Kamu tengok kat bawah tu dia ada nozzle. Nozzle semburan sokongan kalau kita tengok dekat padang bola dia guna nozzle tu lah untuk siram siram rumput di padang bola. Okey, tapi yang ni kita guna nozzle yang kita kata semburan secara kebus saja. Macam yang kita guna spray macam spray minyak wangi tu ke, spray tu macam air ni tu lembut je Okey. Kemudian dengan cara ini akar akan cepat menyerap nutrien. Okey, akar lebih cepat menyerap nutrien. Baja tadilah, nutrien tu baja tadi. Dia lebih cepat serap. Kemudian aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Yang inilah kaedah terbaru dalam hidroponik. Okey, jadi kaedah dia macam ni sahaja. Okey, dia sembok tu. Jadi air yang duk sembok tadi tu dia akan duduk di dalam palung tu, turun ke dalam air dalam bekas air kat bawah tu, bekas larutan baja tu. Okey, kemudian dan yang terakhir adalah yang inovasi lah, yang terbaru dalam sistem hidroponik. Yang ni lah kita panggil sistem vegetasi kita ni. Okey, teknik pengairan titis. Teknik ini paling berkesan kerana bekalan air yang campur baja tadi dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Dia sama juga dengan kaedah nombor 5 tadi aeroponik tu. Tapi aeroponik dia spray okey, secara kabus kan, pakai nozzle. Yang ni dia pakai kita panggil apa tu, set penitis tadi tu, macam straw saja. Okey, larutan baja dipam ikut masa naik ke pokok, kemudian melalui pita penitis tadi tu, set penitis tadi. Nama pun penitis maksudnya dia masuk titik-titik tu yang kita panggil teknik aggregate. Dia masuk menitis. Okey. 100 titik ke, lepas tu berhenti. Okey, kemudian duduk dalam tempoh masa berapa pula, pam semula. Kemudian masuk pula 100 titik. Jadi maksudnya semua pokok, kalau ada 100 pokok lah akan mendapat 100 titik setiap satu polybag ataupun satu pasu. Tu maksudnya. Tu sebab dia kata lebih berkesan yang ni. Sebab semua pokok dapat makan sama banyak. Okey, baja dan air yang kita bagi dekat pokok tu dapat dengan sama banyak. Jadi selalunya pokok yang kita tanam menggunakan teknik sistem vegetasi ni, pembesaran dia sama aja, sama besar. Kalau kita pergi tengok dekat Cameron Highland, kalau kita tengok pokok buah strawberry, dia sama besar aja, buah banyak macam tu. Selalunya hasil dia akan menjadi banyak lah, sebab baja dan air yang diberi kepada pokok, mereka dapat secukupnya. Okey, itulah 6 jenis sistem hidroponik. Kemudian kita tengok kenapa orang mencipta sistem vegetasi ni. Okey, selalunya kita tanam pokok kat tanah macam biasa macam tu, kita tengok buat kebun, buat batas macam tu. Okey, kenapa kita tengok dia ada 3 tujuan saja. Yang pertama, nak mengelakkan tanaman dijangkiti penyakit. Okey, sebab penyakit tu datang daripada mana? Bawaan tanah. Itu sebab tanah tadi tu kita tukar kepada media tanaman, sabut kelapa, sekam padi tu. Okey, kita tak mau guna tanah. Sebab dalam tanah tu selalunya ada kulat. Okey, ada kulat. Maksudnya bakteria yang kecil-kecil kita tak nampak tu, dia suka makan akar. Pokok akan menjadi tidak sihat lah. Okey, kemudian pemberian baja lebih berkesan. Pemberian baja lebih berkesan kepada tanaman dah sebab ikut titik tadi, satu pokok dapat 100, pokok yang nombor 2 pun dapat 100. Okey, lebih berkesan lah. Baja lebih berkesan. Okey, dan yang ketiga adalah memudahkan pengawalan serangga
dan perosak tanaman. Sebab apa dia kata macam ni? Sebab risiko untuk pokok tadi terkena penyakit dah kurang. Jadi senanglah nak kawal serangga. Okey. Okey, boleh kita pergi tengok sepintas lalu saja. Okey, jadi bila kita guna sistem sistem fertigasi ni, bermaksud kita tak payah nak pergi siram pokok dari satu pokok ke satu pokok. Kita cuma kendalikan pump yang ada alat pengatur masa tadi. Okey, kita set kat situ je. Lepas tu dia jalanlah. Tanah kamu tu luas mana pun, pokok kamu berapa tingkat pun dia akan dapat sama banyak. Okey. Itu yang paling kaedah yang paling baharu. Jadi kebiasaannya pokok yang kita boleh tanam, pokok-pokok sayuran lah, seperti tomato, timun, cili, terung, strawberry, buah apa lagi? Buah tembikai. Okey, pokok-pokok hiasan ni, pokok bunga dan sebagainya lah, yang bukan jenis berkayu yang mempunyai akar yang terlalu besar. Okey, itu saja hari ini. Sekian, terima kasih.